Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin summa ila arwahi jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman ala habibina al mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya dapat sama-sama kita berkumpul kembali di dalam dewan kuliah ini insya-Allah untuk sama-sama kita mengikuti pengajian kitab kita Mat'ul Bahrain wa Majma'ul Bahrain, yang mana kita masih lagi membicarakan topik besarnya berkaitan dengan pernikahan dan perceraian, dan kita masih lagi dalam topik perceraian, yang mana pada topik kali ini berkaitan dengan jenis-jenis cerai yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran, haid dan seumpamanya. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, saya diminta oleh salah seorang jemaah untuk mengupas satu topik yang dipanggil sebagai fiqhul awwaliyat dalam bab munakahat. Sebab dia menyentuh tentang hubungan suami isteri dan juga beberapa perkara lah yang berkaitan dengan isu semasa yang kita lalui hari ini, yang kadang-kadang kita terlepas pandang mana satu yang patut kita utamakan. Jadi nama topik ataupun masalah tu ialah fiqhul awaliyat. Fiqhul awaliyat. Awaliyat. Kalau tuan-tuan rujuk di dalam Google, ada sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Yusuf Al-Qaradawi yang menulis tajuk khas tentang fiqhul awaliyat. Apa maksud fiqhul awaliyat? Iaitu awaliyat maksudnya keutamaan. Jadi dalam tindakan kita seharian, tuan-tuan ya, apa saja benda dalam hidup ini ada keutamaan yang kita kena dahulukan dahulu berbanding yang lain. Jadi dia banyak dalam fiqhul awaliyat ini. Dia ada dalam bab fiqhul sirah, dalam bab sirah. Dia ada dalam bab jinayah. Dia ada dalam bab siasah, dan dia ada dalam bab dakwah, ada dalam bab nikah ataupun munakahat. Jadi kita tak nak ulas yang lain-lain tu, bukan dalam kita punya tumpuan. So kita akan lihat dari sudut nikah, fiqhul nikah, munakahat ya. Baik.
Contoh dia macam ni, dalam bab perceraian ini kita ada cerai secara nyata, lafaz soreh, ada lafaz kinayah, ada cerai taklik. Dalam kategori tiga cerai itu, yang menjadi keutamaan dalam satu tindakan yang harus kita utamakan ialah soreh, yang nyata, jelas. Kita akan lihat nanti dalam bab ni ya. Cuma yang kita nak ulas dalam konteks hari ni ialah dari sudut hubungan suami isteri, ketaatan isteri kepada suami dalam pengambilan nas hukum. Kalau ikut fiqhul awaliyat, mudahnya seseorang isteri nak masuk syurga itu bila ia mendapat redha suami. Itu Nabi sebut jelas, nas dan nas. Jadi pengambilan nas ini, redha suami ini, ulama meletakkan sebagai keutamaan dalam tindakan kita seharian. Okey. Jadi untuk isteri, katakanlah kita contoh kita minat mengaji, kita minat berzanji, kita minat maulud, yang ramai maulud lah, rata cerak, habib mai kita pi. Kadang-kadang bila kita pi ni, suami di rumah terabai. Jadi kalau fiqhul awaliyat, keutamaan dalam tindakan kita, mana dulu? Laki dulu, baru maulud. Sebab laki dulu tu diri wajib, hak maulud ni sunat. Kita lah terbalik tuan-tuan. Banyak saya duduk tengok, kita duduk pulun pi habis malam siang. Kadang-kadang laki di rumah pun redha dalam paksa. Dalam paksa, dia tak kata ya, dia cuma diam je. Pasrah. Jadi tujuan kita bercakap topik ni supaya nak wujudkan kembali kesedaran kepada tuan-tuan dan perempuan. Kalau dua-dua kaki maulud tak ada masalah, dua-dua minat. Yang problem seorang kurang minat, seorang lagi minat. Jadi kita tak mau nanti suami bersetuju dalam keadaan terpaksa. Saya bimbang kita pergi bukan dapat pahala, dapat dosa. Yang ni tentu kena, perempuan kena jelas, kena ambil alert. Itu sebab disebut sebagai fiqhul awaliyat. Keutamaan dalam tindakan kita, kita nak utamakan mana dulu? Laki dulu ke maulud dulu? Atau laki dulu ke marhaban dulu? Sebab benda tu sebab saya nampak dia makin ini, dan luahan para suami pada saya pun begitulah. Bila sembang di kedai kopi, dia tak habaq kat bini dia memang lagu tu. Perangai lelaki-lelaki ni dia senyap, dia tak cakap apa, dia mana nak bertekak. Ya, tak tahulah siapa kedai kopi tu. Okay. Untuk kuliah ilmu tak ada masalah kalau suami tu tak boleh nak mengajar bini. Bukan semua cerdik pun, dan bukan semua boleh. Kadang ada suami yang memang bijak mengajar di dewan kuliah, di masjid, kat rumah diam. Dia tak boleh berhadapan dengan singa betina kat rumah. Kat dewan kuliah dia okey je. Ada yang macam tu. Betul. Tanya kebanyakan para asatidzah, geng-geng kami lah yang berceramah, kau-kau tu memang sembang kencang depan jemaah, balik rumah diam je. Sebab ada singa betina yang lebih mengaum, kuatnya itu lebih daripada suara suami. Jadi suami pilih jalan diam. Ini fenomena yang berlaku hari ini. Kita tak nak akhir zaman kita mengaji ilmu, tapi kadang-kadang kita lupa mana yang patut kita utamakan. Jadi tak salah nak ni, asalkan dapat redha suami, dapat izin. Dan kalau boleh izin tu kena tanya banyak kali sikit, abang ikhlas tak? Ikhlas ni bagi iyah pi ni, kan.
Tanya lembut-lembut. Kalau tanya macam singa betina tadi, mesti dia kata yes, go. So dalam hati dia mungkin dia sedih. Dia kata nak larang kawan dia dah siap elok-elok, dah pakai bawai kan, dah pakai baju elok dah. Jadi nak larang halang tu tak sampai hati. Makanya dia pun kata empilah. Okey. Baik. Ada juga keadaan suami sakit dan sebagainya kan. So mohon puan-puan ni pertimbangkan, ada benda-benda tertentu yang kita kena kuburkan sekejap hasrat kita tadi untuk seketika. So bila keadaan okey, pergilah. Okey. Sebab banyak benda perlu dilihat kalau perempuan lah. Suaranya, penampilannya, kita bimbang yang tadilah, takut-takut anak dapat pahala jadi dapat dosa. Maka bab itu dalam Islam kita panggil fiqhul awaliyat. Lagi satu contoh saya suka buat di sini ialah solat rawatib. Ni bab fiqh juga ya. Bab nikah selesai. Solat rawatib yang Nabi sebut jelas dalam hadis sahih Muslim ialah 12 rakaat, iaitu 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur dan 2 selepas zuhur, serta 2 sebelum asar. Total semua 12. Namun ada hadis yang lain, Nabi kata siapa buat salat sunat ba'diyah zuhur dan ba'diyah isyak 4 rakaat, seperti yang diulas oleh beberapa orang asatizah, hadis ini bertujuan menggalakkan keutamaan fiqhul awliyat tadi ialah solat sunat rawatib 2 keutamaan. Siapa nak buat lebih ikut dia nak buat zuhur 4 rakaat ba'diyah, silakan. Okey, dia nak buat isyak 4 rakaat, silakan. Sebab ada hadis. Cuma keutamaan kita ialah para ulama bersepakat mengatakan 12 ini yang keutamaan yang sekurang-kurangnya kita kena buat, galakkan. Walaupun bukan sampai tahap wajib, tapi ia adalah galakkan. Dan kalau kita sampai masjid, imam dah takbir semua, tak payahlah buat, terus join jamaah. Sebab kefarduan sunat itu hanya berlaku sebelum imam takbir, dan selesai bagi salam itu terpulang. Kalau kalut-kalut nak pergi mana-mana tak payah. Okey. Maka sebab itulah digalakkan kita mai awal supaya senang tahiyat masjid kita dapat buat, qabliyah pun kita dapat buat. Okey, kalau tak ada aral melintang. So ini kita sebut sebagai fiqhul awaliyat. Sebab saya nampak dekat umat Islam hari ini, dia mungkin bab ni tak disentuh sebab bidang yang banyak topik ni disembang di universiti. Tuan-tuan ya, dalam bab fiqh di universiti. Di masjid kurang ditekankan. So bila kurang ditekankan, tuan-tuan terima ilmu, oh hak ni kena buat juga noh, hak ni kena buat juga noh, sudah kita jadi pening. Jadi dalam pengambilan nas daripada Quran dan hadis, keutamaan kita kena buat. Macam contoh dalam bab politik, kunut nazilah. Kunut nazilah ini sebenarnya tak ada apa-apa pun, tidak disunatkan. Tapi bila berlaku sesuatu bencana, sesuatu malapetaka, sama ada di tempat kita atau di kawasan saudara kita, maka keutamaan kita baca kunut nazilah. Itu dia panggil fiqhul awaliyat. Keutamaan kena baca sebab apa? Ada masyaqqah. Sebab itu imam-imam macam masjid kita, dia tak tinggal subuh, dia katakan semua imam akan baca kunut nazilah selepas kunut biasa. Dan itu memang dikatakan keutamaan dalam bab politik. Ni fiqhul siasah. Okey, yang kita sembang tadi fiqhun nikah. Itu disiplin ilmu ya, dia memang luas. Sebab itu saya katakan bila kita bersembang agak tinggi level sikit, kadang-kadang kita susah nak faham. Macam tu juga ustaz-ustaz yang ngajak kat masjid, kadang-kadang mereka duk biasa ceramah di universiti, mereka main ikut level mereka. Hak main kuliah ni hak SPM, hak SRP, hak UPKK kan, hak yang mungkin tak ngaji tak tahu mana, jadi dia nak faham tu susah. Satunya, yang kedua dia faham, dia buat cara dia jam tu jadi salah tu. Maka sebab itu
saya ambil pendekatan cuba untuk memurnikan pemahaman ini. Bila ada topik yang perlu diceritakan atas permintaan lah, kadang-kadang saya pun lupa. Bila jemaah kata ustaz tolong cakap tajuk ni, maka kita akan cakap. So jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dapat sedikit sebanyak berkenaan dengan fiqhul awwaliyat, keutamaan dalam tindakan bab agama. Bab agama, tak kira lah bab ibadat ke, bab munakahat ke, bab jenayah ke, bab sirah ke, bab dakwah ke. Kalau bab dakwah lagi banyak tuan-tuan. Dalam bab dakwah pun dia ada cara dia. Dia bukan main bantai gitu je, tak, dia ada kaedah-kaedah dia. Sebab tu dakwah lebih berkesan. Mungkin di negara luar kaedah ni, di Malaysia mungkin kaedah ni, di Indonesia kaedah ni, nampak tak? Kaedah-kaedah dalam berdakwah. So itu dia ada disiplin ilmu dia. Jadi cabang tu sangat luas. So bila kita mengaji kita akan nampak. Okey, jelas setakat ni? Faham no? Lebih kurang? Tak faham, jumpa kedai kopi kita sembang lagi. Okey, baik. Muka surat 169, kitab lama, bawah sekali. Kitab lama 169, bawah sekali, baris yang terakhir. Faslun, tajuk baru tu. Dia kata faslun fi anwa'in minat ta'liqi bil hamli wal wiladati wal haidi wa ghairiha. Fasal pada menyatakan beberapa bentuk talak ta'liq dengan sebab kehamilan, dengan sebab wiladah, beranak, dan dengan sebab haid serta lain-lainnya. Baik, topik pagi ni tuan-tuan, dia nak ajak kat kita cerai ta'liq dengan sebab mengandung, dengan sebab beranak, dan dengan sebab haid. Dia agak panjang kupasan ni tuan-tuan, memang agak payah nak difahami. So kita tengok satu persatu, step by step, slow-slow. Okey, masuk page baru balik nah. Maka jika tu 170. Maka jika dita'liqkan talak dengan hamil, mengandung seperti dikatanya, dia kata siapa? Dikatanya suami cakap atau kata, jika ada engkau hamil maka engkau talik. Maka jika ada nyata hamilnya, jatuh talak ketika itu jua. Baik tuan-tuan, benda ni banyak berlaku lah ni, terutama mereka yang mengambil isteri hasil daripada hubungan luar nikah. Maksudnya perempuan tu mungkin dah kena rogol ke, ataupun berkesedukan ke, ataupun berzina dan sebagainya, lalu perempuan tadi mengandung. Okey, mungkin perut seminggu 2 minggu tak nampak perut kan, lalu dia ni menikah dengan lelaki lain, jantan lain. Jadi mungkin lelaki ni, suami ni, dia dengar cerita bini hang ni dulu galak kamen, mungkinlah duk main jantan ke apa benda, tonton dia mengandung perempuan menikah dengan hang ni. Jadi lelaki tadi ni mungkin atas hasutan dan sebagainya, tanpa fikir panjang, dia sebut benda ni. Kalau hang mengandung, hang jatuh talak. Nampak situasi dia? Cerita lama kitab tapi berlaku lah ni, banyak sangat. Lalu bila suami dia kata macam tu, mereka baru menikah seminggu contohnya, biasanya seminggu tak lekat lagi, tak nampak lagi dah. Dia kadang sebulan lepas itu baru nampak. Tiba-tiba seminggu pergi cek doktor, mengandung. Jadi suami dah lafaz ta'liq, kalau hang mengandung, hang jatuh talak. Maka pergi cek doktor, mengandung, automatik jatuh talak, jatuh, walaupun baru menikah seminggu. Itu ta'liq. Kalau jika hang mengandung, maknanya dah cek doktor sah mengandung. So ini banyak berlaku lah ni. Okey, masalah. Sebab tu dalam bab pemilihan anak dara, kita cerita hari tu khitab, di afdalnya mengambil darah bikrun,
Kalau tak ada bikrun baru ambil janda, ataupun apa disebut andatu yang tak kahwin usia tua tu, tapi kategori anak dara lagi lah. Okey, tu pilihan dia, awaliyat dia, keutamaan. Tak ada baru ambil ni. Tapi yang timbul isu sekarang ini, dikatakan dara tapi sudah ternoda, bahasa kita hari ni lah. Tak tahulah ternoda dengan siapa-siapa, kita tak tahu. Sebab ada pengaruh internet, pengaruh media masa, pengaruh filem-filem pornografi, macam-macam ni berlambat-lambat tuan-tuan, mudah akses. Saya nak pesan tuan-tuan, kalau ada anak-anak hak duk main handphone, kena setting. Kita boleh setting laman web tu, dia ada 3 level. Kita setting yang dia kata yang keras tu, maksudnya yang dia tak terima semua bentuk. Kalau kita search laman web yang ada unsur-unsur yang tak elok ni, dia akan cut terus. Jadi anak-anak kita selamat lah. Kena buat macam tu. Itu satu. Yang kedua, pastikan dia orang guna akaun kita, akaun email kita untuk dia orang buat apa-apa, so kita boleh kawal. Kalau biar kat depa email depa download macam-macam, risau tuan-tuan, cukup risau lah ni. Termasuk saya pun risau ada anak-anak, sebab mereka terdedah dengan benda macam ni. Dia tak macam kita zaman dulu kan, main caplong, main baling slipper, main gasing. Kita tak fikir hal ni, terjun kolam, terjun sungai. Itu zaman kita hari tu. Zaman lah dah berubah. Jadi pengawalan tu tak sama. Dulu mak orang main rotan, lari, tu selesai masalah. Lah nak rotan pun payah, kita buat, kita tak nampak, tapi kita boleh semak dalam history. Okey, itu dari saya lah, saya akan semak dalam history, saya tahu anak saya download apa benda. Kalau tak elok, kita panggil dia. Biasanya sebab kita dah sekat, jadi selamat lah. So hati-hati bimbang, sangat bimbang benda macam ni. Baik. Maka jika nyata tiada hamilnya, maka jika nyata tiada hamilnya, jika beranak ia kurang daripada 6 bulan daripada ketika ta'liq, nyata jatuh talaknya, kerana tahqiq mawujud hamil itu ketika ditaklikkan dia. Baik, tak nampak mengandung, pasal orang mungkin jenis besar, tak nampak perut bucik, tiba-tiba beranak. So syarak kata, kalau dia lahirkan anak lebih kurang tempoh 6 bulan, sebab bahasa kita kalau 6 bulan tu kita kata dah kira dah ada fizikal, janin tadi dah nampak fizikal, kepala, hidung semua, sifat tu dah ada, maka tiba-tiba dia beranak, talak tetap jatuh. Sebab mungkin zaman hari tu tak ada, kita nak cek air kencing guna apa, alat tu mungkin tak ada zaman dulu kan, jumpa doktor pun tak ada. Orang pula jenis fizikal besar, tak nampak mengandung. Ada tuan-tuan, banyak kan hak jenis hang ni tiba-tiba beranak, tak tahu mengandung bila, sebab dia jenis tak fizikal tu besar, so tak nampak perut tu mengandung. Ada berlaku, saya rasa memang banyak pun. Maka syarak kata, bila dia lahirkan anak dalam tempoh 6 bulan tu, kira sah tahqiq, maknanya benar, kira dia sudah mengandung. Mana mungkin orang beranak tak mengandung? Tak mungkin. Yang mengandung tak beranak banyak, laki-laki, geng kami hak ni jenis mengandung tak beranak, KWE hak kurus-kurus tu okey lah. Biasanya mengandung dia akan beranak, kecuali kalau mengandung keguguran. Baru ni saya pergi ada anak buah saya, Sarjana Putera, dia mengandung luar rahim. Depa ni ada benih kembar. Jadi kebetulan bini dia orang Sabah, anak buah saya orang Kedah lah. Mungkin anak yang dapat ni kali kedua pregnant, mungkin Allah nak bagi kembar, satu kantung di dalam, satu kantung di luar, satu dalam rahim, satu luar rahim. So keadaan sangat kritikal lah, memang sakit gila. So pergi jumpa Anut scan, Anut tak wani buat, Anut hantar ke Kajang. So Kajang operate, dia bertebuk perut tu, tak tahu apa buang lagu mana, so dia buang satu kantung yang kat luar tu. Sampai sekarang lah dia macam dalam pantang lah ni. Itu mengandung luar rahim.
perut tak apa nampak sebab satu dalam satu luar, kembar, anak kembar. Tapi tak ada lah sebab dah jadi janin, dah jadi ni, dah dibuang. Ni kan dan tak cukup ni berapa minggu, berapa baru lagi. Sebab risiko pada mak. So doktor memang akan buang satu tiub tu. Okey, tapi dia boleh mengandung lagi lah sebab ada lagi satu tiub. Okey, cuma kekuatan rahim tu kena jaga betul-betul lah, tak boleh buat kerja berat apa semua, boleh ada masalah nanti. Baik. Atau beranak ia lebih daripada 4 tahun daripada ketika ta'liq, sama ada diwatikkan dia atau tiada. Jadi atau di sini dikira jatuh juga talak kalau bini dia mengandung 4 tahun. Dia jatuh ta'liq tu, tuan-tuan kena faham gini, katalah dia jatuh ta'liq tu kalau hang mengandung jatuh talak. So depa kahwin tak mengandung, mungkin tak ada anak lah, tak mengandung kan, tiba-tiba 4 tahun baru mengandung. Pakai tak? Dia pakai pasal lafaz tu dah di sebab dia ta'liq, dia gantung lah. Depa lelaki bini dia boleh mengandung lah, tak ada masalah. Tak, dia lagu ni lah, tak faham lagi ya. Okey, dia apa, saya ulang ya, bagus juga tanya kan, sebab kita tak faham kita tanya. Dia tak semestinya orang mengandung ini baru kahwin, ada yang kahwin lama baru mengandung, sama ada mereka rancang ataupun Allah belum takdirkan zuriat kepada mereka. Ada yang 2 tahun kahwin baru mengandung, ada yang 3 tahun kahwin, ada yang 4 tahun kahwin. Tapi isunya di sini, bila suaminya jatuhkan lafaz talak ta'liq, kalau hang mengandung, hang jatuh talak, dia tak habaq masa bila, maka apabila dia mengandung jatuh walaupun benda tu bertahun, rugi ya. Okey, jatuhlah talak bini tadi sebab dia dah lafaz ta'liq tu di awal. Ini memang kerja gila ni. Ya. Macam mana? Dia ta'liq. Dia ta'liq. Okey. Jawapan Pak Din. Okey. Dia bukan isu bersama tak bersama, isunya kalau hang mengandung, dia lafaz ta'liq pada isu mengandung tu, bukan cerita yang sebelum ni. Minggu lepas, 2 minggu lepas kita cerita bab persubuhan, watik tak watik, berlaku cerai. Ni dak, ni cerita kalau hang mengandung. Dah tak mengandung tak kata talak. Soal dia setubuh tak setubuh itu perkara kedua. Tak sebenarnya dia bersetubuh itu untuk bagi bini dia mengandung, tak semestinya begitu. Allah tak izinkan, dia tak akan mengandung. Cerita rezeki ni Tuhan bagi, kena ingat tu. Rezeki yang Allah kurniakan ini, ada kala Allah kurniakan segera, ada kala Allah kurniakan bertempoh, bahkan ada kala Allah kurniakan pada anak kita atau pada cucu kita. Nampak tak rezeki tu? Tak sama tuan-tuan. Tapi kita kena doa lah supaya Allah murahkan rezeki kita. Ingat tak doa dalam Quran, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mik warzuqna wa anta khairur raziqin. Tak silap saya doa Nabi Yaqub. Minta doa anzil alaina ma'idatan minas sama', ya Allah Tuhanku, turunkanlah olehmu ma'idah, hidangan rezeki, minas sama', daripada langit, takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina, supaya rezeki tadi dapat kami bersenang-senang dengannya daripada awal hinggalah akhir, wa akhirina wa anta khairur raziqin, sesungguhnya kamulah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi doa ini tuan-tuan
bukan untuk orang yang susah saja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dah pencen pun berdoa. Sebab kena faham, bentuk rezeki yang Allah kurniakan bukan dalam bentuk material. Jangan harap tuan-tuan berdoa, ini ada orang belanja aku dekat DNK, ya gitu. Allah nak bagi orang belanja, itu rezeki. Tetapi datang dalam bentuk lain, keberkatan hidup, rezeki. Kesihatan tubuh badan, rezeki. Kebahagiaan hubungan keluarga, rezeki. Disayangi anak-anak, rezeki. Yang ni yang berdoa tadi. Jadi tolong luaskan konsep pemahaman kita yang rezeki itu terlalu luas konsepnya. Jangan duit banyak saja nah. Okay, kita nak antara duit bahagia, baik kita pilih bahagia. Tak guna duit banyak menderita. Kan? Duit berjuta, tidur atas tilam 12 inci tebal. Kalau dia tidur tu tak nampak badan tu, punya lembut yang tilam tu. Tapi tidur tak lena rupanya. Tak bahagia. Orang lain guard, kerja guard yang duduk kat luar, tidur kursi malah kerok. Bahagia, dia tak ada masalah. Nampak perbezaan. Tapi Allah adil. Allah bagi hang, okey, miskin harta, tapi ketenangan tidur. Sampai berdengkur-dengkur, macam-macam bunyi lah. Ni pula Allah bagi hang kaya harta benda, tapi ketenangan tak ada, tidur tak lena. Macam-macam. Tu tak cerita hak sakit tu. Orang kerja petani, noreh getah, makan nasi 5 pinggan sehari. Dia hak sakit, doktor kata encik tak boleh makan, sikit je, dah ikut duit banyak. Allah tu adil bagi kita, cuma kadang kita tak nampak. Sebab itu digalakkan kita tuan-tuan bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebab ramai lagi yang tak ada apa yang kita ada. Okey, kena faham benda tu, baru kita akan tak ada rasa iri hati, dengki, insya-Allah. Baik. Atau beranak ia antara 6 bulan dan 4 tahun dan diwatikan dia kemudian daripada ta'liq atau serta ta'liq, dan mungkin jadi anak itu daripada watik yang tersebut, seperti adalah antara watiknya dan beranaknya 6 bulan, maka tiada jatuh talaknya pada dua masalah ini, kerana diketahuikan dengan ketiadaan anak itu pada ketika ta'liq pada masalah yang pertama, dan kerana harus jadi anak itu daripada watik yang tersebut pada masalah yang kedua. Dan jika tiada diwatikkan dia kemudian daripada ta'liq atau diwatikkan dia dan beranak ia kurang daripada 6 bulan daripada ketika watiknya, jatuh talaknya kerana nyata mahalnya pada zahir. Baik, dia sampai situ huraian dia. Pertama kena faham satu, bila ta'liq itu dijatuhkan atau dilafazkan oleh suami dalam kes pengandung, ni kes mengandung. Kemudian yang pertama tadi kita faham, bila dia kata kalau hang mengandung, jatuh talak, dan dia tak kira 1, 2, 3. Hukum fiqh kata kalau hang tak sebut dikira 1. Syariah Malaysia, dia tak sebut talak berapa, maka dikira jatuh 1 talak. Isu yang kedua ialah tak mengandung, tak nampak mengandung tapi beranak. Hak kita sembang tadi nah. Saya nak ikut nak ulas balik. Hang beranak tapi tak nampak mengandung. Bukan maksud tak mengandung, tak nampak mengandung. Jadi mungkin fizikal tu besar. Maka kalau kata dia beranak lebih kurang tempoh 6 bulan, dikira dia tu mengandung lah, sebab dia beranak dalam tempoh tu, maka jatuh talak. Yang tak jadi jatuh tadi, yang kita sembang hak dasar ni, hak dua masalah. Dia kata masalah pertama, masalah kedua,
Kalau lafaz ta'liq itu disebut selepas dia bersetubuh dengan bini dia, jadi dibimbangi bila dia bersetubuh dengan bini dia, baru dia lafaz ta'liq dah tak terpakai, sebab boleh jadi akan mengandung bini dia. Hak tadi lain, boleh jadi akan mengandung bini dia kerana telah berlaku persetubuhan. Jadi tak acilah hang jatuhkan talak ta'liq dalam keadaan hang dah setubuh bini hang, ataupun ketika ta'liq tu hang dah bersetubuh, maka pasti bini dia akan mengandung. Atau mungkin bila akan mengandung tu mungkin dia tak jatuh talak kerana dia dah niat nak cerai waktu hamil, sedangkan dia dah sengaja bagi bini dia hamil, dan dia lafaz ta'liq tu ketika tu atau selepas tu dia bersetubuh, maka tak berlaku. Sebab apa? Sebab dia dah aim bersetubuh dengan bini dia, dan dia pasti bini dia akan mengandung. Jadi syarat yang tadi yang kata jatuh tu dia lafazkan sebelum apa-apa, kerana dia dengar berita ke, ataupun kerana ada orang beritahu dia ke, lalu dia sebut benda tu pada bini dia. Okey, so dua benda berbeza. Memang agak susah nak faham di sini. Kalau nak kata kerja gila pun tak gila sangatlah benda ni, cuma masalah sosial, masalah. Sebab itu kadang-kadang orang nak bukti jelas sampai sanggup buat DNA, nak buktikan ni betul-betul anak aku. Ada tuan-tuan banyak kes lah ni, hak duit banyak dia tak boleh sebab dia tak nak mengaku. Apa tak? Dia tak mengaku. DNA memang DNA muka dia, anak dia. Tu nak cara mana? Maksudnya kalau ikut hukum paraid semua, boleh mewarisi harta bapak dia sebab benih dia, DNA. Nampak tak? Berlaku pada kita, senang tengok contoh hak depan mata. Bukan kita nak kata kat dia, tetapi ni contoh hak kita bicarakan dalam kes ni memang berlaku macam tu. Dia cerai dengan kata sebab dia kata budak ni bukan anak dia, hak yang bini dia mengandung tu lah. Tiba-tiba bini dapat buktikan bahawa memang benih dia, DNA. Dia nak kata macam mana? Dia kena terima bahawa memang ini zuriatnya. Muka pun muka dia, muka ni. Nampak. Jadi dia tak nafikan, maka dia kena terima bahawa ini benih dia. Ini berlaku dapat dalam masyarakat. Sebab tu itu yang kita tengok, yang senang kita nampak lah, kita kenal. Apatah lagi yang ramai di kawasan kita yang kita tak tahu, banyak buat test DNA untuk approvekan bahawa memang ni benih aku. Oh payah tuan-tuan, susah kalau kena takdir berkahwin dengan calon-calon yang tu, sebab syarak sepuh tengok. Macam semalam ada dua orang, seorang perempuan telefon pukul 10 lebih dia call, ceritalah masalah sekian-sekian. Lepas tu saya pun tak nak jawab, saya kata tak apa, bagi nama saya tengok. Dia bagi nama, saya pun tengok lah, saya tengok, saya cerita kat dia. Rupanya betul lah apa saya cerita tu. Dua orang, seorang tu menumpang rumah dia, adik-adik ipar dia lah. So dua-dua ni tak ada lelaki, cerai lah, cerai. Maka seorang ni balik asyik nak marah sekian. Kalau lepas dia telefon bekas suami dia ni, masalah juga ni. Hak jenis dah bercerai tapi duk galak duk pergi telefon, tak ada kerja. Kalau telefon minta nafkah, okey. Ni hak jenis telefon sembang macam bercinta dulu. Payah tuan-tuan. Dia jadi berkelahi, bercerai. Tapi bila duk sembang, masalahnya bila habis telefon dia main buat pangai di rumah ni, rumah hak menumpang ni. Betul. Bila dia cerita lagu tu, saya nampak, saya kata ni dia pun akui mungkin gila murayan dia panggil, kerana dia datang awal bulan je ketika mana ni dia main, terutama lepas dia telefon bekas suami dia.
Oh, pening kepala nak selesai tuan-tuan. Tak tidur aku malam tadi. Tu set appointment, dia nak main jumpa besok. Saya bagi jam sekian, main jumpa, kita selesaikan. Kat pejabat tak apa, staff dah kat bilik saya. Dak yang main tu seorang yang nak mengumpat hak duk numpang mari ada masalah tu. Jadi bila saya tengok nama yang saya cerita dulu dalam kitab Tajul Muluk kan, nama seorang ada masalah tu Zuriyah Zairayata. Saya tahu dah orang macam ni, kalau Zuriyah saja memang dia agak berangin, orang mudi, hot temper, tak kena gaya. Memang betul lah sifat tu. So nak kena bagi sejuk tu, kena bayar penawar tu ya. Azal ya. Tu sebab nama tu mempengaruhi. Dia mungkin bila cek husband dia, maknanya dua-dua mempunyai sifat yang sama. Bila mempunyai sifat yang sama, watak yang sama, perangai yang sama, memang macam bersih berani A dengan A, cai. Sebab tu kena pilih nama. Waktu nama ni, waktu kita cucu kita ni, dia kalau level tuan-tuan cucu lah, minta sangat-sangat tanya pada ustaz-ustaz sebelum bagi nama cucu lah. Walaupun mak ayah dia dah ada nama panjang sampai 24 huruf kan, tanya dulu, takut-takut maknanya tu tak elok. Yang kedua, sifat pada nama tadi boleh bawa pada sifat, sebab dia panggilan doa. Ingat satu orang tu dia buah nama Allah di Terengganu ke mana, ya Allah, akhirnya budak tu mati kena peti sebab melawan naluri. Tak boleh nama dengan nama Allah, tak boleh. Allah sajalah, maksud saya bukan ni dia sebut Allah, nama anak dia Allah. Terkejut orang, dia nak buah nama tu juga, orang dah marah dah. So akhirnya anaknya meninggal, Allah tak izinkan. Maka nak buah nama Allah ni kena ada Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Muqti, Abdul hamba. Sebab sehebat manapun orang Melayu kita bagi nama anak bini, anak cucu, yang dipanggil yang ujung tu je. Buatlah Salahuddin Al-Ayubi Din tu ya. Tak usah sembang lah. Tu saya kata rugi ya buat panjang-panjang. Kakak ipar saya, kakak isteri saya, dia usaha Tuhan. Anak dia semua senang. Nuha, Nabila, Nadia, tu ya. Semua sebut memang kena sebut penuh. Ni kita macam-macam, Fatin ujung. Tu tak tambah hak gelaran lagi. Kadang hak yang ayah tu mengaji Arab lebih sikit, dia bolah Abu Bakar Al-Besuti. Rupanya orang besut. Dia nak letak, dia duduk di Arab lama kali, jadi nak bahasakan keturunan aku ni orang besut. Dia buat Abu Bakar Al-Besuti. Kita dengar bunyi macam orang Arab, rupanya orang Terengganu, orang besut. Itu memang berlaku begitu. Al-Kedahi, orang Kedah, Al-Singapura ni, macam tuan-tuan dia ikut kuliah dengan Syekh Abu Zaki kan, dia kan Al-Singapura ni letak kan. Sebab dia malah lahir kat Singapura, dibesarkan di sana, baru pindah ke Johor. Jadi gelaran itu adalah di mana-mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Tuan-tuan nak letak gelaran kat cucu, letaklah, tapi susahlah Al-Putra Perdana ni, tak ada. Tak sedap, orang Arab dengar pun tak faham. Ni wilayah negeri mana pula ni? Kita tak payah. Dia mesti dia nama wilayah ya. Dia tak boleh nama taman, mesti nama wilayah. Al-Pucungi pun boleh letak, tapi orang baca pelik lah bunyi. Tak pernah dengar. Rujuk kamus Marbawi pun tak ada. Kotlah kamu Arab tak ada, munasabah lah, bukan orang Arab. Tapi rujuk kamu Hidayat Marbawi, orang Malaysia yang duduk Arab, dia orang Melayu, pun tak ada perkataan Al-Pucungi. Puas cari. Okey. Jadi ini kita punya ni. Jadi tak payahlah, bagi yang biasa-biasa sudah yang disebut. Sebab itu tuan-tuan, orang Arab
dia tidak akan panggil nama sikit-sikit, dia akan sebut ya Abdullah, ya Fatimah, ya Abu Zaid, ya Abu Zaki. Dia akan sebut penuh. Tu style orang Arab. Sebab ya itu doa, wahai. Kita pula tak sesuai kan, dia kan ya Din, tak sesuai. Wahai Din, kita sebut ya Salahuddin, baru betul. Tak tahu lah, kalau saya sendiri, kawan-kawan Arab, pasyar-pasyar Arab, dia akan sebut penuh ya Syahidan. Kalau member ya, oi Dan, tu je. Nampak tak? Dia punya beza tu. Jadi letak nama yang mudah orang sebut. Okey, sikit lagi. Dan jika dikatanya, jika ada engkau hamil dengan anak laki-laki, maka engkau talik, satu talik. Dan jika dengan anak perempuan, maka dua talak. Maka beranak kedua-duanya, iaitu laki-laki dan perempuan, jatuh tiga talak. Kerana tahqiq ada dua sifat itu. Habis. Ni memang kerja bodoh lah ni. Bini nak mengandung dah lah susah, dah dapat anak elok-elok, berlaku konflik sikit, terus lafaz talak. Hang mengandung, kalau hang mengandung anak laki-laki, jatuh satu talak. Hang mengandung anak perempuan, jatuh dua talak. Tiba-tiba keluar tiga kali, dua satu jantan, dua betina. Atau keluar lelaki seorang, perempuan seorang, jatuh tiga talak lah. Sebab dia kata tadi, kalau hang beranak anak laki-laki, jatuh satu. Hang beranak anak perempuan, jatuh dua. Jadi tiga lah. Tahu beranak keluar-keluar, ada jantan, ada betina, jatuh tiga talak. Tak pasal-pasal. Oh, jam. Ni jenis spesies-spesies yang tak cukup vitamin C ke maknya kot. Kan? Ikut suka dia je lafaz talak. Tak boleh ya. Kesian perempuan tu nak beranak bukan senang. Lepas tu dapat kembar lah, satu lelaki satu perempuan kan. Dah lepas beranak, cerai tiga terus. Tak pasal-pasal. Itu masalah yang berlaku. Baik. Tak boleh rujuk balik dah jatuh tiga. Habis Atau dikatanya, ni keadaan kedua. Jika ada hamil engkau laki-laki, maka satu talak. Dan jika ada ia perempuan, maka dua talak. Maka beranak kedua-duanya, iaitu laki-laki dan perempuan, tiada jatuh sesuatu, yakni lara, tiada jatuh talaknya, kerana lafaz yang tersebut itu menghendaki akan hadir pada salah satu daripada keduanya, maka dengan kedua-duanya itu tiada hasil syarat. Baik, hak ni tak jatuh talak pasal apa? Sebab dia kata, kalau hang mengandung anak laki-laki, mana ayat dia? Jika engkau laki-laki, maka satu talak. Dan jika ada ia perempuan, maka dua talak. Maka beranak kedua-duanya, iaitu laki-laki dan perempuan, jadi dia tak kira jatuh. Sebab apa tak jatuh talak? Kerana dia kata tadi, jika hang beranak anak laki-laki, jatuh satu. Dan jika anak perempuan, jatuh talak, satu talak. Tahu-tahu keluar dua-dua. Bila keluar dua-dua, dia tak kira jatuh, sebab syarat tadi salah satu. Berbeza hak tadi ni lain. Hak kes pertama tadi jatuh kedua-duanya. Oh, doa untuk anak-anak cucu yang memiliki perbezaan. Berapa ramai yang ada anak cucu yang ambil exam kat sini? Tak ada. UPKK, SPM, UPKK dah lepas. Tak apa, kita berdoa selamat. Okey. Jadi hak yang keadaan kedua ni, dia tak kira jatuh talak sebab dia beranak dua-dua, laki-laki dan perempuan sekali.
Dia tak kira sebab dia lafaz cerita dalam lagu tu. Yang tadi jatuh sebab disebut dua-dua sekali. Kalau hang beranak anak lelaki jatuh satu talak, dan kalau hang beranak anak perempuan jatuh dua talak, tiba-tiba beranak dua-dua, jatuhlah. Hak ni tak. Hak yang ni mana-mana salah satu jatuh talak, tiba-tiba keluar dua-dua, tak jatuhlah. Itu keadaan yang berbeza dia, beza situasi. Amal kerja ni kerja macam duk berlakon main ni, tak pun nak bagus juga. Itulah masalah. Kita mungkin tak laku kat kita tuan-tuan, tapi kalau di Malaysia, di masa tempat, konflik suami sini bukan setakat waktu bini tak pregnant, waktu bini pregnant pun lagi kuat kali. Sebab apa? Kadang-kadang bila perempuan mengandung, dia membawa bawaan ngidam pelik-pelik. Saya dulu satu kes tuan-tuan, ngidam nak hidu asap motor, asap lori. Pelik. Pelik tuan-tuan. Itu saya alami sendirilah. Laki dia macam cerita, tak tahu lah ustaz, dia kata pelik. Dia nak, kan kadang-kadang asap lori daripada exhaust tu sedap baunya. Bagi dia lah, nak buat ke mana kawan mengidam lagu tu. Dia boleh cium asap lori tu. Saya kata tak masuk di akal lah, tapi nak buat ke mana. Ada seorang tu, waktu saya bertugas di sekolah, dia mengandung, ngidam ayah dia nak makan buah jejentik. Buah jejentik, tahu tak, ayah dia punya sayang sebab anak perempuan seorang. Saya ada waktu tu, ayah dia pergi upah orang asli, masuklah hutan, cari buah jejentik, pasal anak mengidam nak makan. Puas nak dapat buah jentik, mujur ada orang asli tu dia pencari, jumpa. Tuan-tuan google lah buah jentik tu rupa macam mana. Dia buah kecil, kita jentik tu dia akan pecah, boleh makan. Payah dapat. Kalau ada pula sekilo RM14, RM15 gitu. Buah kecil kan. Tuan-tuan jangan duk mengidam pelik-pelik. Pening. Pelik nak dapat benda payah satu, pelik dapat benda yang tak masuk di akal satu. Hidu asap lori. Saya kalau fikir kan, tengah hari ni saya fikir, rupanya ada naluri bawaan baby ni sampai ke tahap ni yang pelik-pelik. Kalau mengidam makan mi kari boleh kira lah kan, mudah cari. Ni hak payah ni, jangan. Wallahiyazubillah, nak minta simpang. Biar dia idam kotiau basah tak apa, sate tak apa, hak mudah dapat. Kalau hak payah dapat, jenuh. Tu yang mereka kata bila anak keluar ayah duk meleleh tu pasal mau mengidam tak dapat. Memang meleleh sungguh. Baik. Atau katanya jika beranak engkau maka engkau talik, maka beranak ia dua anak berturut-turut, jatuh talaknya dengan keluar anak yang pertamanya dan lepas eddahnya dengan anak yang keduanya. Ni pun satu hal juga. Dia cuma lafaz, dia kata kat Belinda, kalau hang beranaknya jatuh talak, tak kira anak lelaki, tak kira anak perempuan, tak kira seorang, tak kira dua orang, beranak je jatuh talak. Ni pun payah juga. Okey nah, kita berhenti di sini nah, kita berhenti di sini. Atau dikatanya kita akan sambung. Baik, kita berdoa selamat untuk anak cucu kita, siapa yang ada lah nah, yang akan menduduki peperiksaan SPM dan STPM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afah was sihhata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma aftah alaina wa ala zurriyyatina futuhal arifin lil ladina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Allahumma aftah alaina wa ala zurriyyatina futuhal arifin lil ladina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Allahumma aftah alaina wa ala zurriyyatina futuhal arifin lil ladina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun.
اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعل أولادنا من الناجحين والفائزين في الامتحان اللهم اجعل أولادنا من الفائزين والفائزين في الامتحان اللهم اجعل أولادنا من الفائزين والناجحين في الامتحان ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته